Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahibul fadilah wa imam tugas pegawai masjid, khususnya tuan-tuan guru, para asatidzah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Kita panjatkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam majlis yang sangat diberkati, majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsi lagi ayat surah An-Nisa, ya, iaitu pada ayat 34. Ayat 34 pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan, ayatnya satu ayat tapi perbahasan baru separuh, tak habis satu ayat. Ayat tersebut membicarakan tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kita baca sampai situ baru ayat huraian. Makna apa ayat yang saya baca tadi? Kaum lelaki itu menjadi pemimpin kaum wanita. Kita dah terang dah apa maksud qawwamu, menjadi pemimpin, iaitu pemimpin dalam melaksana urusan rumah tangga. Ataupun qawwamu ni maknanya menjaga rumah tangga, jaga, melindungi rumah tangga. Dan yang ketiga makna qawwamu ialah menguasai, ya, menguasai dengan menguasai hak, dia menguasai hak kepimpinan urusan keluarga dan rumah tangga. Itu kita dah cerita lah. Itu peranan lelaki, peranan, bukan kuasa untuk dia menindas, tidak. Itu peranan yang perlu dimainkan. Pangkal ayat ni sebelum cerita pasal yang kedua nanti, Allah sebut bahawa lelaki, kamu adalah pemimpin, pembimbing dan juga yang mengetuai urusan rumah tangga. Urusan tata kelola, tadbir urus, lelaki sepatutnya. Jadi itu peranan yang perlu dimainkan. Dalam soal mendidik, membimbing anak isteri, lelaki wajib memainkan peranan itu. Itu kita dah cerita. Kenapa? Sebab diberi kuasa memimpin itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan, disebabkan Allah telah melebihkan setengah mereka dari yang lain, dan disebabkan kaum lelaki itu telah membelanjakan sebahagian daripada hartanya. Allah Ta'ala letakkan tanggungjawab soal perbelanjaan atas bahu lelaki, soal kewangan. Maka dia perlu ada kuasa dalam menentukan tadbir urus keluarga.
dia perlu mainkannya itu. Ya. Baik. Kalau peranan itu sudah dimainkan, ya, dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan jadi cantik. Isteri akan jadi solihah, isteri akan jadi taat, anak-anak akan menjadi anak yang baik, anak yang solihah. Tak ada masalah lah. Baik. Tapi kalau itu suami sudah main peranan dia, tiba-tiba ada berlaku sedikit krisis. Mungkin daripada pihak isterinya. Dalam keadaan suami yang baik, dia melaksanakan tanggungjawabnya, nafkahnya. Tiba-tiba di hujungnya dalam ayat yang sama, pangkal yang kedua ni, isteri ada melakukan nusyuz. Barulah suami ini layak untuk mengambil tindakan. Jangan dibiarkan. Sebab itu dalam ayat ini, ayat 34. Pangkal ayat, mula-mula ayat, Allah Ta'ala sebut tentang peranan orang lelaki. Dia sebagai ketua, sebagai pemimpin. Dia kena buat itu dulu. Bila di hujungnya ada berlaku nusyuz daripada isterinya, maka apa tindakannya? Yang ini yang kita nak baca. Ya? Baru dia layak ambil tindakan. Ini dia peranan tak main. Tiba-tiba bila berlaku isteri itu tak faham agama, udah memberontak, derhaka kepada suami, dia guna kuasa. Yang ini yang masalah. Menggunakan kuasa kemudian. Yang awal tak guna kuasa, mendidik. Kan? Baik. Apa yang perlu dimainkan sekiranya berlaku nusyuz daripada pihak isteri. Saya baca ayat sambungan daripada ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Maksud ayat. Dan perempuan yang kamu khawatiri akan derhaka, berilah mereka pengajaran yang baik, peringatan yang baik, tunjuk ajar yang baik. Itu step yang pertama. Kalau tak berjaya, maka Tuhan kata wahjuruhunna fil madaji', dan tinggalkanlah berseketiduran dengan mereka. Kalau tak berkesan juga, wadribuhun, ini last, pukullah mereka. Jadi ayat ni rekah satu ayat, tapi huraian ulama bukan sependek itu, diulaskan lagi. Kita baca tengok huraian tafsiran ayat ini. Baik. Apa maksud ayat tadi? Dan kita faham ayat ini secara mudah macam itu. Siap sekali, lepas tu tak jalan juga, terus tinggal tempat tidur, ataupun tak berketiduran, lain-lain selimut, lain katil ke, lain bilik. Berat lagi lain rumah. Adakah begitu? Terus. Dan yang ketiga terus pukul. Lele tu. Dah. Tengok stepnya. Yakni seorang suami bila mendapati tanda-tanda yang menunjukkan isterinya akan nusyuz. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan takhafun. Khawatiri, maknanya benda ni belum berlaku lagi. Tapi bibit-bibit sudah ada. Bibit tu. Macam mana boleh ada bibit-bibit? Benda ini akan disedari sekiranya suami itu seorang yang peka. Memang orang yang menjalankan tanggungjawabnya. Dia dah mendidik, dia dah selama dia menjaga rumah tangga ni, ada program-programnya untuk isteri dan anak-anaknya. Tapi kalau tak pernah peduli hal anak bini, balik-balik tengok isteri dah naik suara. Dia kata kamu dah derhaka. Maknanya sebelum isteri dah sampai peringkat derhaka itu, sebenarnya dah ada bibit-bibit sebelum ini. Puncanya daripada mana? Yang itu kita kena sedar. Suami kena sedar yang itu. Macam mana isteri aku ni? Kita kena fikir dulu.
Kita bukan tu ambil tindakan. Pukul itu. Kena sedar dulu. Kena sedar. Balik salah kepada diri dulu. Apa punca ni tiba-tiba naik angin? Mesti ada sebab. Baik. Artinya, bila mendapati tanda-tanda yang menunjukkan isterinya akan nusyus. Bibit awal ni penting. Jangan tunggu dah berlaku nusyus, udah meninggi, masa itu kalau nak selesai masalah. Mesti pada peringkat awal lagi. Artinya suami itu mesti dalam berkeadaan, istilah dalam masalah, yaqadhah. Sedar dan sentiasa celik. Yaqadhah ni celik. Sedar, bukan jenis tidur. Sedar perjalanan harian keluarga itu. Dia ada kepedulian. Itu yang penting. Okay. Kalau dah nusyus, tuan-tuan, bahasa Arab apa makna perkataan nusyus? Nusyus ni asalnya dari segi bahasa ialah kalau tengok kepada tanah bumi yang tinggi sikit. Tinggi daripada kedudukan kita. Kita panggil apa? Banggul gitulah. Banggul. Dia tinggi sikit. Tanah rata, pamah, lepas tu dia ada meninggi sikit. Tanah tinggi. Itu nusyus. Artinya, isteri dia ada dia punya hak batas dalam semua hal. Dari segi perangai, dari segi suara, dia ada batas dia. Jadi suara dia, kalau keadaan biasa, suara dia cantik macam ni. Tapi kalau suaranya dah tak ada merdu tu, itu lain macam. Dia ada hak dia. Sebab itu dia panggil nusyus. Dari segi suara kita boleh sedar. Ini suara nusyus ke suara biasa? Bini aku ni cakap apa ni? Cakap apa ni? Cakap naik angin ke cakap apa? Kita sedar, kita tahu. Kita dah hidup 10 tahun, 20 tahun dengan dia. Takkan tak tahu. Dia punya tiung suara. Jadi kalau ada suara yang macam itu kita panggil ada bibit-bibit nusyus tadi. Okey. Bila berlaku macam itu, tengok. Derhaka kepadanya, misalnya, derhaka bibit-bibit ni dia ada tunjuk sikap benci. Tak apa nak seronok, balik muka tak senyum dah, benci. Atau meninggi diri, takabur. Sikit. Dan sombong. Kadang-kadang mungkin dia itu latar belakang keluarganya boleh jadi orang bandar sikit ke, ataupun orang yang kaya sikit ke. Kita ni orang biasa-biasa je. Jadi boleh jadi sifat sombong itu dia akan mari dalam keadaan tertentu. Kan? Sifat sombong itu walaupun dia daripada orang kaya, bila dah kahwin dengan kita, terimalah seadanya dengan suami itu. Sepatutnya macam itulah. Okay. Baik. Itu contoh bibi. Jika dipanggil tidak mahu menyahut, diam je. Bahkan menengking pula. Angkat suara. Menyahut tapi menengking. Jika disuruh tidak mahu patuh, malah melawan. Kan? Hendaklah suami memperlakukan isterinya dengan tindakan-tindakan seperti berikut. Apa tindakan itu? Yang pertama, berikanlah kepadanya teguran-teguran, tunjuk ajar, nasihat yang baik. Itu kalimah fa'idhuhun. Bagi pengajaran, peringatan, cerita, benda ni tak boleh. Kan? Kita sebagai suami, orang lelaki, tak boleh ke bercakap. Ketakut. Kalau kita takut bini, habis. Kita ada, sebab itu kita kata qawwam. Sepatutnya lelaki boleh bercakap, boleh cerita. Dengan cara elok lah mula-mula, fa'idhu bagi peringatan. Okay, orang lelaki ada seni dia bercakap. Kan? Untuk melembutkan hati dia. Gunalah apa cara sekalipun. Cakaplah. Nak merendah diri kita pun boleh. Untuk lembutkan hati dia. Teman tahulah teman ni orang rupa mana. Kita nak menengking teman ni, ada cara masing-masing. Boleh. Ingatkanlah dia akan kewajipan-kewajipan terhadap suami dan rumah tangga. Mungkin kita suami boleh memilih masa-masa yang sesuai. Kadang-kadang kalau kita bercakap tengah marah tu tak guna.
Sebab bercakap tengah marah, apa pun tak pakai. Biar reda sikit. Dia nak marah-marah, dia dah okey, dah habislah. Baru boleh cakap. Pilih masa yang sesuai. Nak cakap itu. Kan? Tak apa. Ambil masa sikit. Kan terus bila ada bibit yang macam tu, terus kita ni hebat cakap. Terus ceramah. Lagi melenting lah kawan tu. Jadi faizuhul. Jadi bayangkan tentang kemurkaan Allah bagi peringat. Pertakutilah dengan seksanya disebabkan maksiat atau kederhakaan yang dilakukannya. Iaitu tindakan yang merupakan pengajaran baik. Mudah-mudahan si isteri itu insaf akan kesalahannya dan kembali patuh kepada suaminya. Maknanya kalau kita pilih kata-kata yang baik, perkataan yang baik, kita buang sikit ego lelaki itu, pujuk, insya-Allah bila jadi dia akan ingat. Jadi bila ada mari bibit macam itu, mula-mula sekali ajarkan dia, sedarkan dia. Dan satu lagi ialah kita kena sabar lelaki. Jangan cepat bosan. Sekali tegur tak jalan, dua kali udah lantaklah. Kan. Kita pun tu buat tindakan kedua tu. Jangan bosan. Diajari, sedari dia dengan cara halus, terimalah dengan baik. Jadi tak boleh bosan, ya, dan tak boleh juga secara mencela, tak boleh, ya, tak boleh mencela, apatah lagi mencela tubuh badannya, hitam ke, huduh ke, jongang ke, macam-macam. Jadi jangan sebut soal menghina itu. Body sama dengan memukul juga. Sakit tu. Walaupun kalau pukul di muka, sakit muka. Tapi kita cela dengan body dia juga macam pukul. Sakitnya. Sakit hati. Lagi teruk. Okay. Itu yang pertama. Kalau tak boleh jalan juga yang pertama tadi, tuan-tuan, maka pergilah kepada yang kedua. Ada satu cara yang kedua pula. Apa dia? Jika nasihat itu tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan juga. Tinggalkan dia, yakni jangan diajak tidur bersama. Atau tidak seselimut. Atau dengan membelakangkannya semasa tidur. Juga termasuk dalam perkara ini, membiarkan dia jangan ditegur siapa. Itu yang pertama tadi dalam soal tempat tidur. Ada orang dengan cara itu cukup terkesan. Cukup terkesan. Ada orang yang dengan cakap pun dah okeylah. Dah kena balik. Boleh taat. Kembali kepada yang sebenar landasannya. Ada orang boleh menggunakan dengan cara tidak berseketiduran. Benda ni terutamanya yang muda-muda lah. Kalau yang dah tertua kita, dah season umur 60 ni, kalau kita tinggal tempat tidur pun tak pakai lah. Tak jalan. Jalan. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni ada peringkat umur kita. Kalau umur dah 50 ke atas tu, kadang-kadang tidur pun nak asing lah. Pasal apa? Serabut dengan anak-anak. Dalam umur tidur, aku nak tidur luar. Dia jadi dah mula perangai nak tidur asing. Ini bahaya juga. Jadi sedangkan tidur bersama itu senjata juga. Senjata. Tapi kalau dah biasa tidur asing, tak pakai itu. Apa lagi nak ada? Biasanya kalau yang dah tua, tidur asing ni tak makan. Jadi tidur asing maksudnya peringkat pertama tadi. Biasanya kalau kita mula-mula tidur satu selimut. Bila dah tua, selimut dah asing. Jadi kalau peringkat muda, jangan tidur satu selimut saja. Itu pun dah satu pengajaran. Kalau dia rasa dia masih sayang kepada suami, isteri itu sayang kat suami, itu satu tindakan yang akan menyedarkannya. Kalau dia sayang lah. Kalau dia dah tak peduli, nak tidur luar ke, tak peduli aku lah tak. Macam tu.
Itu tengok keadaan. Jadi suami kena bijak. Kena tahu situasi rumah tangga dia. Udah 20 tahun, 30 tahun kahwin. Tak faham cara lagi kan. Kalau rasa tak cukup ataupun tak padan dengan tidur bukan satu selimut, mungkin boleh satu cara lagi ialah tak tidur satu bilik. Yang ni pun boleh berat sikit lah. Kata suami, bilik pun tak masuk. Mungkin boleh menyedarkan juga. Tak masuk. Pergi tidur bilik lain. Ataupun tidur ruang tamu. Kenapa bang tak masuk? Kalau dia tanya macam tu, maknanya ada sedar. Tersentuh. Dia mungkin dia tahu suaminya marah. Ataupun mungkin ada benda yang isteri itu buat tak kena dengan suami. Kadang-kadang boleh sedar. Itulah. Masing-masing tengok lah. Jadi jika nasihat itu tidak memberi kesan, tinggalkanlah dia, jangan diajak tidur bersama atau tidak seselimut. Maknanya tidak satu selimut. Termasuk juga tuan-tuan, wahjuruhun ni, meninggalkannya ini, itu meninggal tak bercakap, tak bertegur. Jangan ditegur. Tapi ada syarat juga, jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Pasal apa tuan-tuan? Kalau lebih daripada 3 hari, ada juga larangan itu, jangan boikot lebih daripada 3 hari. Takut kita lah pula. Kita pula pergi merangkak, merayu. Tak jadi nak marah lah. Lebih 3 hari. Kalau sehari itu, kalau betul-betul si isteri itu dia tahu, dia sedar, sehari tak boleh jalan. Kalau 3 hari tak boleh jalan, ini berat. Ini dah tebal. Artinya krisis itu dah nak capai kepada tahap kemuncak. Sebab itu kalau benda itu bibit-bibit boleh lagi. Tapi kalau dah tahap teruk, tuan-tuan tinggal 3 hari pun tak jalan. Itu sampai ke tahap udah nusyus betul-betul. Ini dah sampai tahap nak berpisah tu jangan main. Sebab itu jangan buat main-main soal tidur tak sebilik, tak sekatil ni, jangan buat main-main. Kalau 3 hari tak masuk bilik dia, awak tak tahu je, sudah. Ini berat. Ini berat. Kena bawa kaunseling lah. Tapi tak apa. Kalau itu, boykot pun tak jalan juga, tak ditegur 3 hari pun selamba je. Dia maknanya tengih ni, sudah. Maka, tindakan seperti ini jika si isteri masih sayang dan mencintainya merupakan pukulan yang berat kepadanya. Kalau masih ada sayang, insya-Allah dia balik akan sedar. Tapi kalau dah memang sampai setengah orang kan kalau dah bergaduh tu udah tidak sebumbung 6 bulan ni berat. Itu sampai ke tahap 6 bulan tu tak boleh. Ini dah berat. Jangan sampai ke tahap itu tuan-tuan. Kalau tahu anak-anak kita dah sampai tahap tak sebumbung sebulan, jangan. Syarat dia bagi 3 hari. Jangan sampai 6 bulan. 3 hari saja. Sebulan pun tak boleh. Jadi kena cepat-cepat selesai. Kalau 3 hari tak jalan, kena cepat-cepat selesai. Jangan dibiarkan sampai sebulan tak sebumbung, tak balik rumah. Itu yang kedua. Kalau tak jalan juga yang kedua, maka pergilah yang ketiga. Tetapi jika tindakan kedua itu tidak juga memberi kesan, 3 hari pun tak jalan, itu menunjukkan tingkatan derhakanya telah sampai ke puncak. Dan jelaslah sudah nusyusnya. Yang dua tadi bibit-bibit. Bolehlah jalan 2 cara. Tapi kalau 3 hari tak boleh jalan, kita pula pergi merangkak merayu anaknya. Maka tahap nusyus itu dah sampai tahap stage berapa lah. Kalau kanser, kalau stage 4 sudah. Tunggu mati je. Itu dah stage 3. Maka pada ketika itu syarak membolehkan suami memukul isterinya. Baru sampai tahap boleh pukul. Tapi macam mana pula cara pukul ini? Kira cara yang terakhir, terpaksa.
Kita hari ni awal-awal pukul dulu. Barulah siap. Itu salah. Ini jalan terakhir. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9 isteri. 9 isteri. Nabi je boleh, orang lain tak boleh. Tak ada seorang pun isteri Nabi ni dijentik. Walaupun jentik, tak ada. Kenapa? Sebab lelaki ni qawwam, dia melaksanakan tugasnya. Nabi melaksanakan tugasnya sebagai suami. Sebab dia kan, dia khairukum li ahli. Nabi dah kata, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Artinya kalau dah sampai tahap pukul itu, kamu bukan orang yang terbaik. Jangan sampai kepada tahap pukul. Itu kemuncak yang beratlah. Tapi tuan-tuan, kita tidak menafikan pukul itu dalam syarak. Ada. Tapi dalam situasi yang sangat terdesak. Pukul ini. Kita tak menafikan ada. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah mencipta manusia ni macam-macam. Allah Ta'ala mengetahui bahawa ada di kalangan perempuan di atas dunia ni yang boleh sedar dengan cara pukul. Ada. Tapi bukan keseluruhan. Sebab itu dia bagi 3 cara. Ada orang dengan cara nasihat saja dah boleh. Ada orang dengan cara boykot tempat tidur. Dah okey. Ni yang ketiga, ada segelintir. Bukan semua. Tapi kita nak menafikan tak boleh. Nak menggunakan sewena-wena pun tak boleh juga. Itu kena faham. Tapi syarak menetapkan. Ya. Adapun pukulan yang diizinkan oleh syarak ialah dengan syarat tidak membahayakannya. Jangan sampai patah riuk naya. Kalau kita baca surat khabar, pukul sudah sampai tahap dera. Bukan pukul mendidik, dia sampai mendera. Kan? Sampai patah, sampai biru dekat muka, dekat tangan ke biru. Seminggu baru hilang, itu kira dera, tak boleh. Jangan sampai tahap lekat biru, hijau. Jadi nak pukul dengan apa? Nanti kita cerita. Pukul tu. Satu, jangan sampai patah ataupun luka. Jangan berterusan ataupun bertalu-talu tempat yang sama. Kat situ je kita pukul, tak boleh. Pukul itu tempat yang berbeza. Tak boleh tempat yang sama. Jangan bertalu-talu. Jangan pada satu tempat sahaja. Jangan di mukanya. Kerana muka itu tempat kecantikan. Muka-muka lebang mata naya, hilanglah cantik. Jangan sampai ataupun lebih 40. Tak boleh, jangan sampai. Setengah ulama mengatakan jangan sampai 20 kali pukul itu. Kerana itu adalah had atau batasan hukuman yang dikenakan ke atas seorang hamba yang minum arak. Orang biasa kalau minum arak, hukum hududnya 80 rotan. Tapi kalau hamba minum arak, had maksimanya 40. Separuh daripada orang merdeka. Atau berkata setengah ulama, 20. Sebab peringkat awal, hukuman hudud minum arak ini 40 rotan untuk orang merdeka. Hamba 20. Tapi bila satu keadaan itu orang dah ramai minum arak, ketagih arak ni makin ramai, senorma dia naikkan sikit, 80. Baru terhenti. Itu contoh. Jadi itu. Jadi 20 kali. Kerana itu adalah had ataupun batasan hukuman yang dikenakan ke atas seorang hamba yang minum arak. Dan jangan pula menggunakan cabuk, cemeti ataupun tongkat. Tak boleh pukul dengan tongkat, tak ada. Tak ada dalam sejarah pukul bini dengan tongkat. Tak ada tuan-tuan. Rotan pun tidak. Atau nak pukul dengan apa? Pukul dengan kayu sugi. Kita ni tegas. Bukan nak mendera dia. Guna kayu sugi je. Tak ada kayu sugi, guna beruhi. Sekadar tu je tuan-tuan. Bukan guna tongkat. Nak cerita kita ni tegas. Dan tak boleh lebih pada
20 kali ataupun 40 kali. Tak boleh di tempat yang sama. Kalau panjang sikit, mesti lekat biru. Lekat lebam. Tak boleh. Pukulan itu hendaklah yang ringan, sama ada dengan tangan atau rotan yang kecil. Lidi je lah. Rotan kecil, lidi. Pukulan lidi. Orang tua kita marah pukul orang dengan lidi. Kucing boleh. Tapi orang jangan pukul lidi. Sial. Jangan sampai membahayakannya. Baik. Dalam buku ini dia bawa kepada kita tentang sebab turun ayat yang kita baca tadi. Muqatil meriwayatkan bahawa seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi' telah memukul isterinya yang nusus bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Namanya Sa'ad. Sa'ad. Jadi nama Sa'ad ni pun kita tak boleh nak kenal. Bukan orang famous macam Umar, Usman, Ali tak. Maknanya kikis terpencil lah. Tak ada kita dengar Umar tanpa bininya, tak ada. Kisah ni Sa'ad bin Rabi'. Si bapa bila tengok Sa'ad bin Rabi' ni pukul isterinya namanya Habibah, bapa ni masuk campur. Si bapa ni bawa anak perempuannya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, dia kata apa? Saya dah kahwinkan Sa'ad ni dengan anak aku, ya Rasulullah. Tiba-tiba dia pukul anak aku. Sedih lah kan? Aku serah dia elok-elok. Tiba-tiba dia pukul. Dia ada sebab dia. Dia pukul tak muka lah. Maka dijawab Rasulullah, bila pukul ni, maknanya sampai tahap dia panggil dera. Maka Rasulullah suruhlah dia mengambil kisos, membalas pukul kepada suaminya. Pekat pertama Nabi kata kamu kisos. Pukul balik suami. Balik. Ya? Jadi lepas Nabi kata macam itu, maka beredarlah keduanya hendak memukul Sa'ad sebagai balasan kisos. Kerana hukuman yang demikian telah sedia ditetapkan oleh ayat kisos. Kan, mata dengan mata, tangan dengan tangan, hidung dengan hidung. Ayat kisos dah ada. Pukul dengan pukul. Siapa tampaklah balik. Hukum asalnya macam itu. Itu umum. Kan? Baik. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil ataupun menegah keduanya mengambil kisos. Dipanggil balik. Kembalilah kamu. Nak cerita balik. Dia kata apa? Nabi kata Jibril telah datang kepada aku dan Allah menurunkan ayat ini. Ayat yang kita baca tadi. Kalau berlaku bibit-bibit nusyuz, maka nasihat, tinggal tempat tidur dan pukul. Tengok Nabi kata apa lagi. Kemudian baginda pun berkata, ya, dan Allah menurunkan ayat ini. Kemudian baginda pun berkata, kita berkehendakkan sesuatu, kiranya Allah mengkehendaki yang lain pula. Kita mengkehendakkan sesuatu artinya suami tadi hendaklah dihukum kisos tanpa balik. Kita nak yang itu kan, tapi Allah nak yang lain. Bila Allah nak yang baik, maka kehendak Allah itu lebih baik, kata Nabi. Maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia cipta manusia ni macam-macam keadaan. Wanita pun ada macam-macam keadaan. Orang lelaki pun ada macam-macam. Maka ada wanita yang cukup dengan nasihat, teguran. Ada wanita yang cukup dengan tinggalkan tempat tidur, asingkan tempat tidur buat sementara, sehari, 2 hari, 3 hari. Dan ada yang boleh sedar dengan cara pukulan. Pukulan mendidik, bukan pukulan maut. Bukan didik. Itu dia. Itu yang dikata kehendak Allah itu lebih baik, kata Nabi. Dan dengan ini terangkatlah hukuman kisas dari suami terhadap isterinya. Kecuali, artinya kalau kata suami pukul isteri maka tak dikenakan kisas. Kecuali kalau pukulan itu pukulan yang membahayakan sampai tahap mencacatkan ataupun patah ataupun mati. Yang ini lain cerita. Kan? Sesungguhnya
tindakan memukul isteri itu dipandang dari segi pengajaran adalah baik, ada baiknya. Dan tidak akan dilakukan melainkan kerana terpaksa. Itu kira pilihan terakhir. Jangan pilih mula-mula. Kerana tujuannya semata-mata untuk memulihkannya. Jangan sampai berterus nusyus atau derhaka. Tetapi kalangan masyarakat baik-baik, di mana orang perempuan mudah menerima nasihat, lekas berkesan, jika dijauhi dan ditegur siapa, maka suami tidak boleh mengambil tindakan memukulnya. Wanita yang baik-baik itu macam mana? Suasana masyarakat yang baik-baik itu masyarakat yang suaminya memain peranan. Yang qawamu tadi, mendidik, jaga isteri elok-elok. Tiba kalau berlaku juga, mungkin hari itu mungkin dia lain sikit anginnya, terlupa, maka orang yang baik-baik, dia akan, kalau ditegur, dia akan cepat sedar. Orang yang mengaji, orang yang terpelajar, cepat sedar. Kalau jenis tak mengaji, tak pernah diajar, maka kurang ajarnya. Jadi, kerana agama menyuruh lelaki menyantuni perempuan dan menegah bersikap kasar atau menganiayanya. Tegahan memukul ini telah dihubungkan dengan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zam'ah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayadribu ahadukum imra'atahu kama yadribul 'abda thumma yudaji'uha fi akhir al-yawm." Adakah patut seseorang kamu memukul istrinya bagaikan memukul seorang hamba, kemudian menidurinya pada malamnya? Siang pukul macam pukul hamba, lepas tu malam ajak tidur sama pula. Jadi benda itu memang tak patut, kata Nabi. Seterusnya, sebagai penutup, Allah menyatakan dengan firman-Nya yang berbunyi, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Maka sekiranya mereka telah patuh kepada kamu, janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya pula. Cari pasal nak pukul kena apa, jangan. Kalau dia dah taat, jangan cari pasal. Jangan provoke nak bagi dia derhaka, jangan. Layanlah elok-elok. Kan ayat-ayat lain dah menyebut, kita dah belajar dulu awal-awal dulu kan, wa'ashiruhum bil ma'ruf. Pergaulah isteri itu dengan cara yang ma'ruf. Pergaulan itu bukan dalam rumah berkata-kata saja, gaul ini. Macam mana keadaan seharian, pergi berjalan, macam mana layanan kita pada isteri, nafkah dan macam mana. Semua itu jangan mikir. Baik. Apa maksud? Sekiranya mereka patuh, kamu janganlah cari jalan untuk menganiayanya. Yani, sekiranya isteri-isteri kamu itu telah menurut dan taat sesudah kamu lakukan salah satu daripada 3 macam tindakan itu, janganlah pula kamu cari jalan untuk menganiayainya. Bermakna di sini, ikutlah petunjuk ayat ini, iaitu petunjuk daripada awal ayat lagi. Main peranan, kemudian kalau berlaku juga nusyuz, bibik-bibik, mula-mula beri nasihat, kemudian menjauhinya, dan akhir sekali barulah boleh memukulnya. Ya? Dan kalau tidak juga memberi kesan, bawalah dia kepada cara lain, iaitu bertahkim, kaunseling, pergi bincang, cari orang tengah untuk bincang. Itu tahap berikutnya lah. Jangan terus cerai. Majlis tahkim, panggil orang tengah, bincang. Wakil daripada keluarga perempuan, wakil daripada keluarga kita. Biar dia membincang. Suami isteri tak boleh bincang, bincang tak boleh pergi. Dia akan gaduh juga. Dia kena ada orang lain. Apa boleh? Orang tengah. Jadi kalau tidak beri kesan, carilah orang tengah ataupun kita panggil hakam untuk menyelesaikan pertikaian kamu dan menolong menjernihkan kekeruhan rumah tangga kamu. Baik. Ingat, dalam masa Allah Ta'ala bagi orang lelaki ni kuasa yang kita panggil qawwam, tapi ingat, jangan salah guna kuasa itu. Allah pesan di hujung ayat kita baca ni, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar.
Hebat macam mana suami pun ingat Allah Maha Tinggi. Allah Maha Besar. Allah Maha Hebat. Jangan dimaknai korang. Artinya Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya dan memberi amaran agar janganlah seorang suami itu merasa dirinya lebih tinggi kekuasaannya terhadap isterinya atau berbuat sewenang-wenang pula kepadanya. Pergi naya dia. Kerana masih ada lagi yang lebih berkuasa daripadanya, iaitu Allah yang mempunyai ketinggian dan kebesaran. Itu habis ayat kita, mudah-mudahan tuan-tuan. Satu ayat ni kita baca memberi peringatanlah kepada kita. Memberi peringatan supaya kita sedar dan insaf. Perkara ni perkara yang tak boleh main-mainan. Tak boleh wenang-wenang menggunakan kuasa. Suka juga saya kongsi dengan tuan-tuan kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata memberi nasihat kepada suami. Imam Ghazali bagi nasihat kepada si suami berkaitan dengan ayat ni. Dia kata apa? Supaya suami bersabar menanggungkan perangai-perangai isterinya. Sebab tiap-tiap perempuan, tegasnya tiap-tiap manusia ada saja segi kelemahannya. Kita suami pun ada lemah, isteri pun ada lemahnya. Jadi benda yang paling penting sabar. Sabaran. Bahkan engkau laki-laki pun mempunyai segi kelemahan. Yang kesabaran isterimu pula yang akan mengekalkan rumah tangga. Jadi kita ada kelemahan. Kelemahan kita itu isteri kita sabar. Masing-masing ada toleransi, tahu lemah masing-masing. Itulah yang akan mengekalkan kerukunan rumah tangga. Kan? Ramli bercakap buang yang keruh, ambil yang jernih. Kan? Bukan ambil yang lawa, ambil yang jernih. Jadi itulah peringatan yang di ujung ni. Allah Ta'ala bagi ingat, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Ya? Itulah. Jangan kita rasa dabik, dada sombong, mentang-mentang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada lelaki sebagai pemimpin, tapi tidak meninggikan diri, tak menyombong diri, tak takabur, besar diri, buat sewenang-wenang terhadap isteri kan. Allah Ta'ala Maha Hebat, Maha Tinggi. Itu yang kita nak faham. Dan Nabi kata apa dalam haji terakhir Nabi, Rasulullah bersabda kan, khutbah Nabi dalam Hajjatul Wada'. Nabi kata apa? Ittaqullaha fin nisa fa innahum awanun indakum. Maksudnya, takutlah kamu sekalian kepada Allah berkenaan dengan perempuan. Sesungguhnya dia adalah teman hidupmu sejati di sisi kamu. Isteri kita ini teman sejati. Til jannah. Sampai ke syurga. Dia pun nak bersama kita dalam syurga. Kita pun nak bersama dengan isteri dalam syurga. Sampai ke syurga. Syarat lah kan. Syaratnya, kalau kita nak suami kita itu bersama kita, kita nak bersama dengan suami kita dalam syurga, kita kena sama dengan suami dari segi keimanan. Kena beriman. Kalau kita keluar daripada iman, tak dapatlah bersama dengan syurga. Kita kena seorang yang taat kepada Allah. Kalau lain cara, tak bersamalah. Tak bersama. Itulah pesanan Rasulullah. Sebab dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu. Isteri itu. Itu Allah Alam. Itulah yang kita nak kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Apa yang silap, kalau salah saya mohon ampun. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.